Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Isdimi bin Ismail, Batin Kampung Orang Asli Bukit Payung, ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan yang ke-63 tahun. Harapan saya ialah semoga masyarakat orang asli di semenanjung Malaysia terus maju seiring dengan kemajuan Malaysia sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua sahabat-sahabat kita, para penonton sekalian? Saya Syahril hari ini diberi kesempatan lagi untuk bersama anda dalam Bicara Doktor di Diary Rawat, Bicara Diary dan Rawat, dan insya-Allah kesekian kalinya kita akan berbicara tentang satu perkara yang sangat serius sebenarnya, tetapi insya-Allah banyak benda, banyak ilmu yang kita akan kongsikan bersama anda. Kalau anda tengok paparan di belakang saya pada malam ini, tengok bentuknya macam apa. Inilah dia rupa bentuk kemungkinan gambaran yang disebut sebagai coronavirus ataupun COVID-19. Jika dilihat, memang kita tak nampak, tetapi jika dilihat dari menggunakan mikroskop ataupun lebih kecil lagi elektron mikroskop, mungkin gambaran inilah yang cuba dizahirkan oleh penerbit kami. Coronavirus ini senang digambarkan dalam bentuk crown ataupun mahkota. Jadi doa-doalah supaya jauh-jauh sikit ya. Okey, baik. Para penonton sekalian, COVID-19 alhamdulillah hari ini kalau kita tengok angka demi angka yang telah pun diumumkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, hari ini ada 5 kes. Alhamdulillah kes sudah pun mula menurun. Satu angka 5 kes, ada 2 kes import, 3 kes penularan tempatan. Dan jika kita nak sebut juga secara impasannya, sejak kes COVID-19 ini bermula pada 31 Disember dan mula dikesan di Malaysia pada Januari, lebih 100 kluster telah pun dikesan dan alhamdulillah juga 98 kluster telah pun ditutup dan kini lebih kurang antara 15 hingga 17 kluster yang masih aktif, dan insya-Allah kita doa sama-sama supaya kesemua kluster ini ditutup dan kita semua bebas COVID-19. Baik, kita ada 2 tetamu istimewa hari ini yang akan membentangkan data-data dan juga perkara penting. Jadi insya-Allah anda terus je bersama kami dalam Bicara Doktor. Kakak sihat nak bersama anda dulu untuk berkongsi tentang rahsia ataupun tips ataupun mungkin khasiat untuk buah betik. Jom kita bersama kakak sihat dulu. Hai. Rindu akak tak? Okey, baiklah. Minggu ni akak nak cerita dekat anda semua khasiat buah betik. Buah betik, muku betik. Buah betik bukan sahaja berkhasiat untuk kesihatan, malah untuk kecantikan tau. Bagi akak-akak dan abang-abang di luar sana hendak cantik dan kacak, bolehlah amalkan makan buah betik. Buah betik tau. Selain sumber makanan yang murah dan senang didapati, buah betik juga mengandungi khasiat yang tinggi dan bagus untuk merawat pelbagai masalah kesihatan. Buah betik kaya dengan vitamin A, C, E dan K. Betik juga mempunyai ciri-ciri antioksida. Jom akak bagi tahu khasiat buah yang digelar The Fruit of the Angels. Yang ni khas untuk kaum wanita. Betik juga mempunyai vitamin C dan ciri-ciri pemutihan semula jadi untuk mencantikkan dan memutihkan kulit. Lepas ni, akak-akak tak payahlah pergi ke salon lagi. Makan betik setiap hari bagi mendapatkan kulit putih bak mutiara.
Makan buah betik setiap hari juga dapat menambahkan tenaga dan menjadi sumber pembersih perut yang amat berkesan. Ia amat mujarab menyembuhkan pelbagai gangguan dalam perut dan penghadaman makanan. Okey, ini ada kena-mengena dengan tajuk minggu ini dan bagi anda yang mempunyai tulang yang rapuh, vitamin K yang terkandung dalam betik juga membantu penyerapan kalsium sehingga tulang menjadi lebih kuat dan sihat. Betik yang dikisar atau dilumat halus bermanfaat bagi meningkatkan penyembuhan luka dan mencegah infeksi pada kulit badan yang luka atau terbakar. Itulah antara khasiat buah betik akak nak bagi tahu dekat anda semua. Selepas ni akak sendiri pun nak amalkan makan buah betik lah setiap hari. Manalah tahu hasilnya akak dapat kulit putih mulus macam pengacara Syahril Syarafuddin tu. Baiklah, jumpa lagi di Resepi Sihat minggu hadapan. Bye. Betik, buah betikmu, di pohon betikmu, buah betik. Dalam menghadapi situasi mencabar sebegini, kita perlu sentiasa bekerjasama. Semoga sambutan Hari Kemerdekaan ini memberi makna cukup besar buat kita semua. Merdeka kali ini adalah merdeka norma baru. Teruskan semangat kita jaga kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-63. Kita semua adalah barisan hadapan. Kita belum menang, tetapi kita pasti akan menang. Kibarkanlah jalur gemilang, raikan hari bersejarah bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Terima kasih Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Selamat Hari Kebangsaan. Merdeka! 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 Selamat Hari Kebangsaan, Merdeka, Merdeka. Seronok tengok tadi ya. Jangan lupa 31 Ogos nanti RTM 7.30 pagi sampai 11 pagi kita ada sesuatu istimewa kepada anda dalam sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini. Baik, Merdeka tahun ini kerja ke tak kerja? InsyaAllah. InsyaAllah kerja. Saya nak ucapkan terima kasih kepada ini dia Dr. Siti Aisyah Mokhtar, pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit KKM. Sebelum ini beliau pernah bersama kita di sini juga. Masa tu set lain. Masa tu nama COVID pun belum ada. Coronavirus 2019 novel coronavirus itu namanya dulu. Betul. Bagaimana doktor secara peribadi melihat momentum daripada awal kita kesan sampai sekarang? Okey, terima kasih Syahril. Lama ya daripada sebelum MCO masa kita jumpa lagi. Ya, lebih daripada itu. So alhamdulillah kita dah nak masuk bulan 9. So kalau kita kata secara purata 9 months, 9 bulan ya. Kalau mengandung pun orang kata dah nak bersalin dah. So alhamdulillah kalau kita tengok daripada awal mula-mula kita terima pelaporan, kita terima berita, lepas tu first case dilaporkan pada bulan 1. Jadi kita telah berjuang menentang musuh yang kita sendiri tak pernah tengok, kita tak pernah jumpa. Dan sebelum ini kita tak pernah tahu apa bentuk dia, bagaimana cara serangan dia. So untuk sampai bulan 8 ni kita tengok kita dah keep momentum, kita dah mula kenal, kita dah tahu dah bijak sikit untuk apa orang kata melawan musuh kita ni. Jadi kalau kita tengok masa awal dulu ya walaupun kes kalau kita ulang balik first wave kita ada 22 kes. So masa tu walaupun kes sedikit tapi banyak uncertainty. Public panic, ya. Betul. Cara kita nak menyampaikan kepada masyarakat, apa yang kita boleh nasihatkan kepada masyarakat. So, ada banyak uncertainty, itu cabaran dia berbeza-bezalah. Kemudian kita ada 11 hari berehat. Jadi kita kumpul kita punya apa orang kata bala tentera, kita kumpul kita punya senjata, kita buat benteng kita dan kemudian kita kata kita kembali kepada wave kedua, ada kluster yang besar.
So alhamdulillah kita kata frontliners kita punya anggota masih bersemangat. Jadi sampai hari ini kita kata kita tak pernah lagi mengalah. We still kita tak pernah keluar daripada fasa pembendungan ni. Kita masih membendung. Ada kes kita bendung, ada kes kita bendung. Dan alhamdulillah kita nampak motivasi staf kita ya. Diorang masih aktif lagi menjalankan saringan. Jadi kalau kita nampak walaupun apa orang kata tak aktif kurang, tapi kita tengok swab ataupun tes-tes yang kita jalan masih tinggi. Jadi kita masih rajin lagi swab orang ni, tengok lagi. So alhamdulillah ini yang kita nampak daripada anggota-anggota kita. Doktor terlibat secara langsung juga dengan CPRC. Saya suka untuk tanya juga sebab data-data yang diterima daripada lapangan ini sebenarnya memberikan satu kesan yang sangat baik kepada pihak pentadbir, pihak kerajaan dalam membuat sesuatu keputusan. Bagaimana berhadapan dengan penerimaan data-data dari pihak pasukan di lapangan ni? Okey. Alhamdulillah yang saya boleh kata yang ini untuk pengurusan data ya. Kita dah bersaksi daripada awal. Jadi bukan semata-mata kerana COVID ini. Lain-lain wabak pun kita terima pelaporan daripada bawah ya, dan kita ada sistem pelaporan kita sendiri di mana anggota kita lapangan ya, dia kumpul data, dia buat swab, hantar ke pejabat kesihatan daerah, hantar ke Jabatan Kesihatan Negeri dan kepada kita. Dan benda ni very dynamic ya, dalam masa 24 jam kita akan dapat pelaporan, kita akan kumpul data, kita akan dapat siasatan. Jadi untuk saya suka satu kenyataan Tan Sri pengarah kesihatan kita Datuk Hisham, Tan Sri Hisham dia bagi tahu untuk satu PC itu je lebih daripada 150 bala tentera menyediakan untuk satu PC ini. Setiap kenyataan media nak keluar tu. Ya, betul. Jadi walaupun 5 kes pelaporan, siasatan semua lengkap sebelum Tan Sri pergi ke PC kita. Jadi belakang tabir tu is very massive. Alhamdulillah kerjasama daripada staf-staf anggota kita daripada lapangan. Kita minta data ni, kita buat ni, semua dia akan bagi. So memang alhamdulillah ini memudahkan kerja-kerja kita semua. Maksudnya peringkat awal fasa pertama mungkin saya kata dalam 3-4 bulan pertama agak struggle juga untuk selesa dan juga mungkin mencari rentak. Ya, betul. Tetapi sekarang ni alhamdulillah jugalah kita ucapkan tahniah jugalah kepada pihak pasukan perubatan. Kalau dulu mungkin nak kerja tu orang kata dah tak ada shift dah kan. Pagi petang malam mungkin nak kena berada di lapangan, tapi sekarang alhamdulillah doktor melihatnya. So kalau kita tengok ya masa permulaan kalau saya cerita kat Syahrir tadi masa first wave tu nak cari rentak, nak kena pasti kita ni nak swab berapa kali. So dia ada banyak uncertainty dengan public panic, orang tanya macam mana kita nak convince public. So benda tu satu cabaran kita. So anggota kita berdepan dengan musuh dan juga kita nak sampaikan maklumat kepada public. Dan bila kes makin banyak pula cabaran. Jadi cabaran-cabaran ni kita kata kita Barisan Harapan ni kita kata kita ni macam askar. So nak tak nak we have to face it. Kadang-kadang nak pergi kerja kita kata memang dah tak tahu. So far untuk 6 bulan ya ada anggota kita yang tak pernah bercuti walaupun 1 hari. So alhamdulillah sekarang ni kita manage cuti 1 hari at least seminggu. So kalau kita terima ya orang bagi tahu public kata now we have to adapt to new norm ya. Perubahan hidup, tak boleh pergi keluar negara, tak boleh berkumpul ramai-ramai, keluar pakai mask. In fact kita nak bagi tahu untuk anggota kita juga our life is change ya. Sebab saya ingat lagi semasa peak pandemik tu anak saya yang umur 8 tahun. So saya balik masa tu memang setiap hari kami balik lambat. So bila kita balik lambat ada yang tidur dekat office. So bila kita balik lambat dia kata nama dia Nazif. So dia kata Ajib I hate corona because I see you less. So I'm very sure that perasaan yang sama anak-anak frontliner kita rasa. Kalau dulu hujung minggu kita dapat keluar, so sekarang ni alhamdulillah kita dapat 1 hari satu hari tu macam biasalah lipat baju, basuh baju. Sangat berharga. Ya, sangat berharga dan our life is change. So kita pun berubah, anggota kita berubah, but satu benda yang saya rasa anggota kita ada is passion. Because if you do something that you love, you feel it's passion, so it's driven you to go further. But if you don't like whatever you do, it will be burden to you. So alhamdulillah kita nampak bersemangat anggota kita. Kita suruh pergi lapangan swab. Kita suruh diorang buat ni. So this is something
miracle something yang kita nampak untuk pandemik ni. Saya sangat selut lah sebenarnya Dr. Aisyah dan juga tim, terutamanya wanita-wanita ni, seorang ibu dan sangat bekerja. So baguslah. Lepas ni kita akan bersama dengan panglimanya yang akan turut bersama kita ni. Kena-kena yang hebat-hebat ni dah bagus. Tetapi pengurusan di peringkat atasan juga memainkan peranan yang sangat penting. Betul. Mungkin ada sesuatu yang doktor sendirilah nak kongsikan, terutama kepada rakyat kita ni, sebab kadang-kadang kan you all dah buat betul-betul kan, tapi kita tak naklah dengan sikap sambil lewa sesetengah pihak apa yang you all buat ni sia-sia, doktor. Okey. So apa yang tadi kan saya suka tarik balik apa yang kita cakap tadi, how passion kita punya staf anggota kesihatan untuk pastikan kita sama-sama menentang musuh kita ni. Betul. So we have to remember kita punya enemy ataupun musuh kita satu, virus ni. So kita kena sama-sama berjuang. You have to take part. So our life change, your life is changing. So kita semua berubah. Jadi saya harap apa yang kita syorkan, ya, apa yang kita cadangkan, SOP yang kita develop, kita harap semua orang dapat ikut, semua orang memainkan peranan masing-masing. So kita kena ingat musuh kita satu dan kita sama-sama lawan musuh ini. Ya, kita sama-sama lawan musuh ini. Baik, satu mukadimah yang sangat baik membuka tirai perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih Dr. Siti Aisyah. Sekejap tetapi memorable. Sangat memberikan satu inspirasi kepada kita. Lepas ini kita akan bersama dengan seorang tetamu istimewa, dan saya rasa tuan-tuan dan puan jangan ke mana-mana sebab kita akan sentuh mungkin beberapa perkara yang sangat penting menjurus kepada perkembangan semasa COVID-19. Jumpa selepas ini. Kita telah melalui pelbagai sejarah. 2020 sejarah perit menjarah kita. Kerana itulah kerajaan kita melaksanakan perintah kawalan pergerakan yang mula berkuat kuasa pada hari Permainan ini sememangnya hasil kerjasama setiap peringkat dan lapisan masyarakat dalam memainkan peranan masing-masing. Teruskan kepatuhan. Tahun ini kita menerima cabaran getir menangani pandemik COVID-19. Kami di radio sentiasa memberikan informasi terkini kerana kami prihatin. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-63 Malaysia. Prihatin. Marilah kita sama-sama meraihkan Hari Malaysia, Hari Negara kita. Biarlah kita sama-sama menyemarakkan semangat perpaduan, semangat kerjasama dan semangat prihatin kepada individu-individu yang lain. Kepada seluruh rakyat Malaysia, selamat menyambut Hari Kebangsaan 2020 dan Hari Malaysia. Ayuh kita kibarkan jalur gemilang. Malaysia prihatin. Pelitup separuh muka diwajibkan berkuat kuasa 1 Ogos 2020. Pemakaian pelitup separuh muka diwajibkan di tempat awam dan sesak semasa menggunakan pengangkutan awam seperti bas, taksi, LRT, KTM, kenderaan e-hailing. Juga semasa berada di tempat awam seperti pasar awam, pasar tani, pasar malam, pasar raya, tempat tumpuan pelancong dan panggung wayang. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka semasa menggunakan kenderaan persendirian. Kanak-kanak berusia 2 tahun ke bawah dan kanak-kanak juga tidak digalakkan dibawa ke tempat awam yang sesak. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka ketika melakukan aktiviti fizikal serta semasa bersenam atau beriadah. Kerana anda semua adalah insan
yang berdisiplin dan patuh kepada undang-undang. Demi negara yang tercinta dicurahkan batin. Terima kasih Frontliners. Selamat Hari Kebangsaan. Demi raja yang disanjung tinggi, kesetiaan tak Selamat Hari Kebangsaan. Terima kasih Frontliner. Terima kasih Frontliner. Selamat Hari Kebangsaan. kepada rakyat, khidmat diberi penuh. Selamat Hari Kebangsaan ke-63. Terima kasih Frontliner. Ingat, kita belum menang. Pusat setia berkhidmat untuk semua, rela berkorban. Awas saja, amanah bangsa tetap dijaga. Kami berikrar terus setia. Selamat Hari Kebangsaan ke-63. Terima kasih Frontliner. Saya serbu. Baik, kembali bersama kami dalam Bicara Diary dan Rawat Bicara Doktor. Hari ini kita berbicara tentang COVID-19, satu perjuangan. Dan ini dia antara pejuang-pejuang pasukan Kementerian Kesihatan Malaysia. Panglima Perang juga diistilahkan, satu ungkapan yang sangat memberikan inspirasi jugalah kepada, ini dia kita ucapkan terima kasih Datuk Dr. Haji Rahaizat Haji Yon, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Datuk, apa khabar? Baik, Cik Syaril. Terima kasih banyak. Katanya kali pertama juga bersama kita di secara langsung di Bicara Doktor. Ya, selalunya ada rakaman. Rakaman lah. Ini secara langsung. Dia tak boleh silap hari ini. Betul. Okey, baik. Saya nak ucapkan terima kasih juga. Saya rasa semua tahu Datuk Doktor sendiri sebelum ini 35 tahun, 10 hari berkhidmat di Kementerian Kesihatan. Selepas itu bersara sekejap sempat berehat sekejap je. Lepas tu disebabkan saya rasa kepimpinan beliau, pasukan Kementerian Kesihatan Malaysia memerlukan kredibiliti Datuk sendiri, dan akhirnya Datuk bersama kembali. Apa perasaannya Datuk dapat kembali sebenarnya? Sebagai nickname yang tadi disebut oleh Encik Syaril, Panglima Perang. Jadi saya macam memikir kembali, kalau di zaman dahulu Panglima Perang tu, kalau dipanggil kembali untuk berperang, dipanggil kembali untuk berkhidmat, walau untuk berperang lah. Betul. Itulah. Jadi bagaimana perasaan untuk kembali berperang? Itulah kalau secara ringkasnya. Jadi pertamanya saya rasa perasaan itu untuk berperang dengan musuh yang kita pun dah tahu. Dan kedua, peperangan itu biasanya ada beberapa akibat, ada beberapa kemusnahan. Betul. Jadi perkataan yang kita nak nyatakan adalah kembalinya berkhidmat adalah antara perkara yang perlu dibangunkan adalah restart services. Semasa COVID, banyak perkhidmatan yang terjejas. Betul. Terutamanya perkhidmatan kesihatan. Di samping melawan musuh kita iaitu COVID, restart services adalah dua aspek yang amat penting. Jadi apa perasaan saya, amat teruja untuk berperang dan juga amat teruja untuk memastikan restart services. Perkhidmatan kesihatan itu sekurang-kurangnya balik kepada asal supaya rakyat dapat manfaat perkhidmatan yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan. Baik. Datuk, saya banyak menemu bual doktor-doktor yang berada di lapangan. Dan saya banyak dengar kisah-kisah mereka. Tetapi kita juga kena berikan tumpuan bagaimana koordinasi daripada pihak pengurusan. Seperti Datuk sebagai TKP dan bersama dengan Tan Sri Ketua Pengarah sendiri. Saya rasa itu bukan satu perkara yang mudah sebenarnya. Nak mengkoordinasi suatu pasukan supaya ia bergerak hebat dan akhirnya ia dapat membantu rakyat dalam mengekang virus COVID-19 ini. Bagaimana Datuk melihat pentingnya semangat pasukan itu sendiri pada nak berperang dia tu? Koordinasi ini memang penting. Dalam kita melawan musuh kita iaitu COVID-19, pada persepsi saya yang pertama adalah tabik urus yang kukuh. Betul, setuju. Yang kedua, leadership in crisis. Yang ketiga, kita perlu ada data yang mencukupi. Betul. Yang keempat, the ability, kemampuan kita untuk mempengaruhi, influence rakyat, mempengaruhi pihak atasan, mempengaruhi sebagai pihak untuk semuanya bertugas dan berupaya bergerak ke arah satu matlamat, iaitu menangani COVID. Jadi apa yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan, kami ada menubuhkan
yang dipanggil National CPRC. Betul. Itu adalah satu badan yang besar sekali di Kementerian Kesihatan. Di bawah National CPRC ada satu lagi CPRC di bawah pengurusan saya, iaitu dipanggil CPRC Perkhidmatan Hospital. Dan di bawah itu lagi CPRC di peringkat negeri dan CPRC di peringkat hospital. Jadi CPRC di peringkat Kementerian Kesihatan, Ibu Pejabat, National CPRC, CPRC di peringkat hospital, CPRC di peringkat ibu negeri, di peringkat negeri-negeri, dan CPRC di peringkat hospital. Koordinasi memang penting. Setuju. Tadi disebut oleh Encik Syahril sebagai Panglima Perang. Tapi kalau kita lihat dari segi kenyataan sebenar, Panglima tu banyak dia punya kecekapan, kemahiran masing-masing. Ada satu Panglima di Kementerian Kesihatan bertanggungjawab terhadap kesihatan awam. Ada satu lagi Panglima yang bertanggungjawab terhadap penyelidikan. Betul. Jadi saya adalah salah satu yang bertanggungjawab terhadap perkhidmatan di hospital. Jadi tiga-tiga Panglima ni bekerjasama dan bertanggungjawab kepada Tan Sri Ketua Pengarah Kesihatan menyalarkan semua maklumat. Dan yang amat penting di sini ya, semasa kita melawan COVID, satu saat yang paling getir adalah apabila negara tidak mempunyai kabinet, ahli-ahli kabinet. Betul. Di peringkat awal dulu Peringkat awal selama hampir 10 hari. Jadi beban itu terpaksa dipikul oleh Kementerian Kesihatan. Betul. Dan selepas itu apabila kabinet telah dibentuk, kita mendapat satu kluster baru, iaitu kluster Seri Petaling, dengan bilangan kes yang amat besar. Amat besar. Dan kalau boleh imbas kembali, kluster Seri Petaling, perhimpunan tersebut dihadiri oleh 16,000 orang. 14,500 adalah warga negara Malaysia. Bayangkan kalau ada beberapa kes yang positif, sebaran itu amat luas. Jadi koordinasi itu memang amat penting. Betul. Apa yang kami buat, kita ada frontliners di depan, tapi di belakang tabir, di samping barisan hadapan, di belakang tabir adalah backliners. Jadi backliners ini bertugas seawal 5 pagi. Seawal 5 pagi. Mereka menyediakan data-data, menyediakan maklumat 5 hingga 6 pagi. Kerana pada seawal 7.30 pagi, mesyuarat yang pertama kita buat dengan Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Dia diikuti dengan mesyuarat National CPRC. Sebab biasanya pukul 9 akan ada mesyuarat dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ataupun Yang Berhormat Menteri Kanan. Jadi setiap hari itulah rutin. Jadi koordinasi itu amat penting. Betul. Memang amat penting. Sebab di hadapan kita musuh-musuh kita, dan kita ada askar, kita ada pejuang, dan mereka untuk berjuang mereka mesti tahu apa senjata yang mesti guna. Setuju. Di mana musuh berlindung, apa kekuatan musuh. Jadi semua perkara-perkara ini perlu diteliti oleh barisan belakang, barisan di balik tabir, menentukan di mana kita perlu membuat MCO. Kita mulakan MCO kita yang pertama, EMCO di Keluang. Dan kedua, peringkat yang kedua kita dapati di Sungai Lui. Dan seterusnya kita dapati kluster-kluster di Pasar Borong dan juga Selangor Mansion dan sebagainya. Itulah pentingnya koordinasi. Koordinasi antara kesihatan awam. Memastikan bilangan kes menurun. Sekiranya bilangan kes meningkat, kalau kita imbas kembali, JP Morgan. JP Morgan meramalkan pada awal April, pada awal bulan 4, Malaysia akan menerima 6,300 kes COVID. Awal April. Dan masa ramalan itu dibuat adalah dalam bulan Februari. Soalannya, 6,300 pesakit COVID bulan April. Adakah Malaysia mempunyai 6,300 katil? Adakah kita akan discharge pesakit bukan COVID dari hospital untuk menempatkan pesakit COVID 6,300? Itu senario ketiga tu Masa itu tekanan amat besar. Allahu Akbar. Memang besar. Dan dalam keadaan pada masa itu kabinet baru dibentuk dengan keadaan yang kluster yang amat tinggi, yang paling besar di Malaysia. Dan kita pernah lihat, kalau kita lihat pada masa itu di negara-negara luar,
senario yang berlaku di mana apabila pesakit COVID terlalu banyak di hospital, apa yang mereka buat, pesakit bukan COVID, mereka discharge awal. Mereka discharge awal. Apabila mereka discharge awal pesakit COVID, mereka tidak dapat rawatan yang secukupnya dan mendapat banyak komplikasi. Persoalannya, kita tidak akan benarkan. Kita tidak akan benarkan peristiwa itu berlaku di Malaysia. Jadi, mulai dari sebenarnya, kalau kita lihat, 31 Disember, 31 Disember, di mana WHO memaklumkan tentang Wuhan telah ada wabak ini. Sebaik-baik saja Januari kita dah bersiap siaga. Bulan Februari kita dah memantapkan dari segi hospital, makmal dan juga memantapkan kesihatan awam. Tetapi apabila kluster Seri Petaling berlaku, semuanya berubah. Semuanya berubah dengan amat pesat. Jadi kami di peringkat kementerian, yang pertamanya mesti menyiapkan hospital yang mencukupi. Dan saya ulang balik tadi, sekiranya 6,300 pesakit COVID akan muncul, akan ada di Malaysia pada April, bulan April. Dan kalau dilihat dari corak di negara luar, 3 hingga 5% pesakit COVID memerlukan alat bantuan pernafasan. 6,300, kalau 3% tadi, adakah pada bulan April Malaysia mempunyai alat bantuan pernafasan yang mencukupi bagi pesakit COVID? 3 hingga 5%. Kalau kita kira 3 hingga 5% daripada 6,300. Atau adakah pada masa itu kita akan menggunakan alat bantuan pernafasan sedia ada untuk pesakit bukan COVID dan berikan pada pesakit COVID? Dan pihak kerajaan diterajui oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Berhormat Menteri Kesihatan dan semua pimpinan tertinggi Kementerian Kesihatan tidak membenarkan perkara itu berlaku. Dalam masa yang singkat, kita juga mengucapkan terima kasih kepada pihak hospital swasta. Dalam masa yang singkat, mereka membantu kita. Mereka meminjamkan 73 alat ventilators. On the spot kita dapat. Baik, itulah dia antara yang kami di media pun sebenarnya meneliti satu persatu, dan saya ada beberapa persoalan berkait dengan apa yang Datuk kongsikan tadi. Saya rasa kena bagi ruang Datuk Minai sekejap. Banyak data yang telah pun dibentangkan. Kita berehat sekejap, jumpa selepas ini untuk saya rasa banyak lagi perkara penting yang Datuk akan kongsikan bersama kita dalam Bicara Doktor. Sudahkah anda membudayakan norma baru dalam urusan seharian? Ikuti contoh Adam mengadaptasi norma baru di tempat kerja. Dia menggunakan aplikasi MySejahtera untuk menilai status kesihatannya dan mendaftar masuk ke lokasi. Dia juga merekodkan kehadirannya di portal SpotMe. Urusan kerjanya juga lebih efisien dengan sistem DDMS untuk menyemak tugasan dan aplikasi MyGov.UC untuk berkomunikasi dengan lebih lancar. Pendigitalan ialah norma baru. Kita guna, kita sokong, kita mampu. Selamat menyambut bulan kemerdekaan yang ke-63 untuk negara kita tercinta Malaysia. Dan walaupun kita dalam fasa COVID, kita perlu tingkatkan semangat patriotisme kita dan sayangilah negara kita supaya kita kekal aman dan sejahtera bersama rakyat berbilang kaum. Jadi kita sama-sama menghayati semangat kemerdekaan yang amat bermakna untuk negara kita. Merdeka! 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 Kerajaan telah membuat keputusan mulai 1 Ogos pemakaian pelitup muka di dalam pengangkutan awam dan tempat-tempat awam yang bersesak-sesak adalah diwajibkan. Mereka yang didapati ingkar peraturan tersebut akan dikenakan tindakan tegas seperti kompaun dan dihadapkan ke mahkamah. Orang ramai boleh menggunakan pelitup muka yang dijahit sendiri mengikut spesifikasi yang dikeluarkan
dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Kementerian Kesihatan menyatakan bahawa dua perkara yang mampu untuk mengurangkan jangkitan adalah memakai pelitup muka atau melakukan penjarakan sosial. Kita masih belum menang. Terus patuhi SOP yang ditetapkan bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Jangan kau masuk lagi pokok kita. Marilah kita kibarkan jaduh gemilang. Selamat Hari Kebangsaan 2020. Malaysia prihatin. Baik, kembali bersama kami dalam Bicara Doktor. Kita masih lagi bersama dengan Panglima Perang kita, Datuk Dr. Haji Rohaizat, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Tadi Datuk cerita, saya sangat seronok juga mendengar imbasan yang lalu tentang bagaimana senario yang pernah dihadapi oleh pasukan kesihatan sendiri. Cuma kalau kita boleh beralih kepada situasi semasa. Pada peringkat mungkin sebulan yang lalu, kita rasa lega sikit sebab kes dah menurun. Lepas tu kluster pun tak banyak. Tetapi selepas ada kes kluster-kluster baru, terutama dari kes import, kelihatan rakyat agak gusar sedikit. Tetapi hari ini kita dengar 5 kes, sudah menurunlah. So, bagaimana pihak pasukan kesihatan mendepani kluster-kluster baru ni, Dok? Jadi kalau saya boleh kongsikan di sinilah. Okey, ini graf tu graf kalau kita boleh kongsikan di sini. Sebenarnya di Malaysia, kalau pada masa lalu memang masa kluster saya bantu pegang. Saya bantu pegang tu. Kalau kita lihat di kluster Seri Petaling dengan yang amat tinggi. Dan diikuti dengan kemudian selepas itu kita dapat satu kluster tinggi. Spike yang tinggi. Ini adalah pendatang pendatang asing, warga asing. Dan menurun ya, dan tiba-tiba wujud kluster baru, iaitu kluster Sibaganga, kluster Tawa dan juga kluster kluster Salah meningkat di sini. Jadi itu memang satu yang mungkin saya nak nyatakan di sini. Sepatutnya pada satu peringkat R0 kita, iaitu kadar efektiviti 0.3, sekarang telah meningkat ke 0.74. Jadi kalau dari situ memang saya bersetuju dengan Cik Saril, itu menimbulkan satu kerisauan dalam kalangan rakyat. Tapi apa yang telah dibuat oleh Kementerian Kesihatan, pertamanya mereka membuat contact tracing. Sebaik-baik saja kes itu dikesan, contact tracing yang aktif dibuat. Beribu-ribu contact dibuat dan disemak di mana mereka itu berada. Kalau kita lihat kluster Sibaganga misal kata, apabila beliau positif dan pekerjanya positif, dan ada pula kita buat contact tracing, ada satu kumpulan yang selalu minum kat situ pun positif dengan anak-anak mereka. Dan semua tu contact tracing dibuat. Dan diikuti pula dengan ada juga rakan mereka yang berdekatan dengan kedai itu selalu makan kat situ juga. Dan juga kita buat contact tracing, pergi cek semua keluarga mereka, anak-anak mereka. Dan juga dengan ini dengan tindakan pantas, kalau kita lihat dah, saya ingat kat 2 minggu kluster Sibaganga dah tak ada kes yang baru. Betul. Jadi pengalaman kita punya frontliner, saya sebut tadi kita ada sekurang-kurangnya 3 panglima perang. Panglima perang yang bertanggungjawab atas kesihatan awam memang telah bersiap siaga. Jadi apabila perkara itu berlaku, mereka menghantar hulu balang dan laskar untuk berjuang. Sebab itu Dr. Aisyah cerita tadi, selarilah dengan apa yang Datuk cerita. Awal-awal dulu mungkin kita tengah nak belajar tentang COVID ini, tapi bila dah lama, bila kluster Sibaganga sudah ada bulat-bulat sudah ada senjata untuk kita siapkan. Gunakan baliklah. Dan suka juga saya nyatakan di sini, kalau kita imbas kembali di katalah zaman purbakala dan kini pun sama. Disebut tadi nickname lah, mereka mengatakan panglima perang dan sebagainya. Sebenarnya panglima perang ni untuk bertugas sukar juga. Sebab tidak boleh bertugas secara sendirian. Pertama, panglima perang memerlukan pendekar. Dan di Kementerian Kesihatan kami banyak pendekar. Hebat.
Mereka ni sanggup, kalau inverted comma, sanggup berjuang mati-matian dengan kami. Sanggup berjuang mati-matian. Kita ada panglima perang yang dipanggil pakar kawalan penyakit. Pergi ke medan perang. Kita ada panglima perang yang untuk makmal, all out untuk makmal. Mereka berjuang all out. Jadi apabila panglima kita punya pendekar-pendekar tadi telah ada, dan itu yang pertama ya, pendekar. Kedua, jangan lupa kita ada hulu balang. Jadi hulu balang ni pun dah berpengalaman. Sebelum daripada kluster Sibagangga, mereka dah berpengalaman. Jadi mereka tu membantu dalam mengawal kluster Sibagangga. Selain hulu balang, Laskar yang di depan itu. Jadi tindakan Kementerian Kesihatan mengawal kluster Sibagangga hingga berjaya, itu adalah satu yang menimbulkan satu keyakinan rakyat lah dengan kekuatan di Malaysia. Dan kita lihat bukan hanya adalah mereka mengatakan masuk baku langkat sendiri. Tapi sebenarnya negara-negara di dunia pun memuji. Ini kita memang respect 100%. Kadar sembuh di Malaysia 76.7%. 96.7%. Kita rounded 97%. Kadar kematian 1.34%, antara yang terbaik di dunia. Kalau negara lain tu, kalau kita lihat, kadar kematian amat tinggi. Jadi sekarang ni kita berdepan pula dengan satu kluster lain, iaitu kluster tawar. Dan oleh kerana kita telah berpengalaman dan contact tracing dibuat dengan amat aktif, dan seperti yang saya sebutkan tadi, kita ada backliners yang mereka menyediakan strategi di mana kawasan itu berada, dan kita bekerjasama dengan Majlis Keselamatan Negara di mana tempat yang kita buat EMCO dan sebagainya. Dan hari ini pun telah dibuat pengumuman oleh Yang Berhormat Menteri Kanan, kawasan-kawasan tertentu yang akan diadakan MCO lah. Okey. Dan saya rasa bukan satu kerja mudah juga untuk pasukan perubatan, sebab COVID ni pelik kan, uniknya. Nak kata hebat tu kita puji COVID pula, tapi kita tak nafi keunikan COVID ni bermutasi. Ada kes-kes di negara-negara berbeza pula dia punya mutasinya. Mungkin bab tu bagaimana Datuk sentiasa ada kajian ke tentang tu, Datuk? Memang kalau dilihat di Malaysia, kita ada satu institut yang kita panggil Institut Kesihatan Negara. Kalau kita lihat Institut Kesihatan Negara di bab besar, ya. Di bawah tu kita ada banyak lagi institut. Institut Kesihatan Negara, di bawahnya ada Institut Penyelidikan Perubatan. Mereka membuat kajian tentang virus. Malah apabila China mengenal pasti wabak tersebut, IMR, iaitu Institut Penyelidikan Perubatan telah mula menyediakan ujian untuk itu. Dan sekarang banyak ujian dibuat. Dan kita juga ada pusat dipanggil CRC, Clinical Research Center, pusat penyelidikan klinikal. Mereka membuat kajian klinikal. Dan kita ada lagi Institut Penyelidikan Sistem Kesihatan, Institut Penyelidikan Institut Pengurusan Kesihatan, dan ada satu lagi Institut Tingkah Laku Kesihatan dan Institut Kesihatan Umum. Jadi semua institut ini di bawah Institut Kesihatan Umum memang tugas mereka membuat penyelidikan. Dan itu memang seperti saya maksudkan tadi, mereka sebahagian daripada kita punya hulu balang yang bertugas di balik tabir. Mereka menyediakan strategi apa yang patut kita buat, senjata apa yang patut kita gunakan, apa machine gun yang kita gunakan, apa peluru yang patut gunakan, di mana musuh ada, di mana tempat yang kita perlukan MCO dan sebagainya. Saya sebut mutasi itu bukan apa, sebab rakyat kita sekarang ni pun dah mula faham tentang COVID. Memang bahkan mereka dah boleh bercakap tentang mutasi jenis D614G. Bila saya pergi mana-mana, orang bercakap tentang tu di media sosial. Saya macam, wow, okey, orang dah mula nak tahu. Bahkan tentang perkataan super spreader pun sebelum ni kita tak adalah nak ambil tahu sangat, tapi sekarang ini ramai orang berbicara tentang itu. So saya rasa Datuk pun kalau boleh memberi gambaran bagaimana kesedaran masyarakat terhadap perkara-perkara ini, kerana akhirnya kalau mereka tak ambil tahu, mereka juga yang akan bersiap sedia tentang hal ini. Saya rasa saya nak bagi ruang Datuk Binai sekali lagi. Kita jumpa selepas ini untuk melihat dari sudut pandang Datuk sendiri tentang mutasi dan juga isu berkenaan super spreader. Super spreader. Okey. Merdeka itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk kita nilai. Kerana ia memerlukan pengorbanan yang besar. Bukan sahaja usaha dan tenaga. Hargai dan sayangi tanah air kita. Jangan sia-siakannya. #Bangkit Malaysia. Malaysia
tanah asal kini sayang benua Palan Mayuh Raban Bangsa Dewan Kitai Bahasa Melayu Cina India Kedazan Dusun Iban Ngau Mayuh Tibukan Kitai Siti Benua kita anak Malaysia aramnya sama-sama kita angkat sama mansa negeri kesemangat merdeka tanka pelikun ngau pemayak selamanya bagi semua rakyat Malaysia selamat mengintu hari menua 2020 aramnya kita tuat ke tamai jalur gemilang Malaysia prihatin. Mulai 18 Mac 2020 hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Perintah kawalan ini dibuat di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Biarpun negara kita dilanda ujian, dugaan, namun kita tetap bersatu. Kita ingin lihat semangat patriotisme ini sentiasa mekar dalam hati kita. Setiap tahun semangat ini akan kita perkukuhkan lagi di sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang. Mudah-mudahan dengan cara ini rasa cinta kita kepada negara tidak akan kunjung padam sampai bila-bila. Kembali bersama kami dalam Bicara Doktor. Bila ada tetamu hebat ni rasa sekejap je dan habis dah masa. Datuk, saya tak nak buang masa lagi. Tadi saya gantung soalan tentang super spreader. Bab pemahaman super spreader satu hal. Bab rakyat Malaysia yang dah mula ada kesedaran untuk ambil tahu tentang virus. Ini satu perkara yang baik juga, Datuk. Yang bagus. Itu satu yang saya amat teruja. Sebab saya baru-baru ni ditanya oleh pelajar sekolah. Okey. Ditanya pelajar sekolah bertanya pada saya. Apa dia R0? Lepas tu pelajar sekolah tadi menjelaskan apa dia R0 dan menjelaskan kepada saya R0 itu adalah kadar kemampuan seorang tu menjangkiti orang lain. Wah, hebat. Dan lepas tu mereka pula bertanya dan memberikan jawapan pula. Super spreader. Okey. Jadi saya memang bersetuju dengan Syed Saril. Dengan keadaan ekonomi, keadaan situasi sekarang, semuanya celik IT, memang hebat. Itu adalah pelajar sekolah, bukan sekolah menengah, sekolah rendah. Jadi itu satu yang amat mengujakan. Kalau bertolak kita berbincang pasal super spreader, sekurang-kurangnya ada 3 lah sifat dia. Baik. Pertama, super spreader ni adalah individu iaitu manusia itu sendiri. Baik. Pertama, dia dijangkiti oleh kuman. Okey. Yang kedua, super spreader bila dah dijangkiti kuman, individu ini mempunyai paras kandungan virus yang banyak. Okey. Itu kedua, tadi dia saluran pernafasan. Yang ketiga, dia berada di tempat yang amat sesuai lah untuk menyebarkan. Itu adalah antara 3 kriteria yang besar lah untuk menjadi super spreader. Sebagai contoh di Korea, di Korea seorang tu dia memang dijangkiti kuman dan kebetulan dia banyaklah virus masa tu. Masa tu dia tengah sesama, batuk dan sebagainya. Dan ketiga, dia ada peluang untuk menyebarkan. Pergi ke 5 kelab dalam satu malam. Jadi perkara yang sama juga berlaku di negara kita jika dia menyebarkan virus dengan banyak dan telah dimaklumkan oleh Tan Sri Ketua Pengarah Kesihatan mutasi kepada D614G tadi menyebabkan virus itu lebih dapat membiak dengan banyak dan menyebarkan pada orang lain. Dan oleh sebab yang demikian, apabila individu berkenaan berada pada satu tempat yang amat sesak,
Okey. Jadi dia dah ada banyak virus, tempat sesak dan mereka tak pakai PPE, tak pakai mask. Betul. Ya. Jadi apa yang berlaku? Ramai yang akan dapat positif dan itu yang berlaku pada banyak negara di luar. Contoh yang sebut tadi di Korea dan juga kita kuatiri di berlaku juga bagi kluster Sibaganga atau kluster Tawar. Jadi begitulah maksudnya super spreader. Maaf kalau saya tanya, so far ataupun setakat ini, adakah kita perlu bimbang dengan kes super spreader di Malaysia? Ataupun sudah pun dikawal dengan baik ke macam mana tu? Kalau kita nak mengatakan sebenar-benarnya ada super spreader ke tidak, itu satu kajian epidemiologi buat dengan menyeluruh. Biasanya kalau satu individu itu boleh menjangkiti sampai 80% daripada kawasan tersebut. Itulah kata super spreader. Jadi kita kena nak pastikan itu buat kajian yang mendalam. Tapi apakah perlu kita risau? Berbalik kepada mungkin yang tadi pernah kita bincang tentang pematuhan kepada SOP. Betul. Sekiranya rakyat Malaysia patuh, mudah saja ya. Saya bawa di sini, kita pakai mask. Kalau semuanya pakai mask, betul yang topeng separuh muka di tempat jika kita bergejala dan kita berada di tempat sesak. Kalau kita imbas kembali di kluster Tawar, kluster Tawar itu memang dalam kluster Tawar semasa majlis pergabungan ramai. Tapi kalau semuanya buat penjarakan 1 meter dan keduanya bila mereka keluar mereka basuh tangan atau pakai sanitizer tadi. Jadi mungkin perkara itu tak berlaku. Jadi super spreader tidak perlu risau sangat selagi kita mematuhi SOP. Mudah saja. Pertama adalah penjarakan fizikal 1 meter. Yang kedua, kita pakai topeng muka, topeng separuh muka. Dan ketiga, kita basuh tangan dengan sabun atau dengan sanitizer. Nampak ringkas kan? Tapi penting. Tapi tak patuh. Tapi ramai juga yang mengatakan mereka basuh tangan. Sebenarnya kalau kita lihat pada setengah-setengah majlis, majlis kundi kahwin, mereka bukan basuh tangan, mereka basah tangan. Jong saja. Betul juga. Basah tangan. Ya. Jadi bukan basah tangan. Kena basuh, bukan basah tangan. Basah tangan. Nampak mudah. Dan semasa kalau kita imbas kembali pada 8 Ogos. 8 Ogos yang lalu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melancarkan norma baru. Norma baru. Apa yang patut kita lalui pada masa hadapan, kita perlu hidup dengan norma baru. Baik, betul. Dan satu-satunya vaksin yang ada di dunia untuk melawan COVID adalah 3. Okey, yang pertama penjarakan. Yang tadilah. Yang tadi. Okey. Mask. Dan juga cuci tangan. Inilah vaksin kita so far setakat ni. Kalau kita boleh berjaya melakukan ini, kita patuh, mungkin kluster Sibaganga tak berlaku. Kluster Tawar pun tidak berlaku. Betul. Itu yang amat penting. Datuk cakap macam tu baru korang dengar kan? Dengar ni Abah dah marah dia. Baik. Satu lagi saya nak tanya mungkin soalan terakhir. Dulu kita risau sekejap tentang kluster import sebagai contoh kan, mereka yang balik dan kuarantin di rumah. So far sekarang kerajaan dah tetapkan kembali 14 hari. So bagaimana penegasan pihak Kementerian Kesihatan terhadap mereka yang pulang daripada luar negara ni? Kementerian Kesihatan bekerjasama dengan Majlis Keselamatan Negara mewajibkan kuarantin 14 hari. Wajib. Jadi kalau mereka patuh pada kuarantin tersebut, misalnya kluster Sibaganga tak akan berlaku. Setuju. Tapi pemahaman rakyat itu pemahaman ya, kalau kita lihat Menteri Kesihatan menggunakan perkataan C atau A PP, ada 4 perkataan. C, A, PP. Itu yang disebut dalam buku ni pun ada. Dan ini boleh download dekat dalam portal Kementerian Kesihatan. C, A, PP. C itu adalah cegah. Cegah dan juga didik. C adalah cegah dan juga didik. Kalau semua faham, maknanya dah dididik. Dan kedua, mesti amal. Amal, betul. Amal. Kalau kita lihat tadi, mereka dah faham perlu pakai mask. Tak amal. Tapi tak amal. Mereka pakai mask, mereka tutup dagu. Alhamdulillah dagu dia tak kena COVID. Itu masalahnya ya. Jadi tak amal. Dan kedua, mereka tak patuh. Jadi berbalik tadi, kalau mereka faham kenapa 14 hari. Sebab apabila virus masuk ke dalam badan, hari pertama, hari kedua, virus shedding tu belum berlaku. Walaupun hari pertama itu ujian COVID itu negatif. Masa itu mungkin virus dah masuk tetapi belum berlaku. Jadi bila balik keluar negara perlu kuarantin 14 hari. Sebab mungkin hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari ke
10 baru positif. Betul. Jadi sebab tu kuarantin tu perlu. Tetapi kalau hari pertama mereka datang memang positif, kita akan asingkan. Asingkan ke hospital. Betul. Dan kalau sampai hari ke-13. Hari ke-13 kita repeat lagi, kita ulang balik. Kalau negatif, barulah boleh balik. Jadi cegah, amal, patuh dan pantau. Dan rakyat boleh membantu. Pantau. Misal kata kalau ada yang tak patuh, kan makan tak ada penjarak, masa duduk tak ada penjarakan, boleh hubungi pihak-pihak yang berkenaan. Jadi cegah, amal, patuh dan juga pantau. Sebab tadi pernah kita beritahu tentang bila COVID meningkat tinggi, jadi satu-satu yang saya sebut tadi, bila positif kita asingkan. Jadi ada juga yang tadi pesakit import import positif, kita kena asingkan di hospital. Tapi pada satu ketika apabila ramai warga asing yang positif, itu betul-betul menimbul tekanan pada Kementerian Kesihatan. Tapi alhamdulillah sebagai negara yang bekerja satu pasukan, saya nak beritahu kepada rakyat semua, negeri China membina hospital dalam masa 10 hari. Di Malaysia kita bina hospital 3 hari. 3 hari. 3 hari. Oh, hebat. Dan kita bina blok A, hall A boleh 400 katil, hall B 200 katil. Bila depo tahanan bilangan kes meningkat, basement tempat parking kita guna juga. Bersama dengan AMI kita bertambah lagi 400 katil. Bermakna kalau ada gelombang kedua atau gelombang ketiga, kita dah berpengalaman. Kita dah tahu apa nak buat. InsyaAllah kita boleh tangani COVID-19. Datuk, muzik dah bunyi, maksudnya saya akan tarik handbrake. Tapi saya tak matikan kereta lagi tahu. Sebab saya rasa kita kena jemput sekali lagi ni. Banyak benda lagi yang saya tak sempat nak tanya. Memang Parlimen Perang yang betul lah. Sangat syarat dengan fakta dan saya rasa saya doakan yang terbaik lah. Semoga kepimpinan di Kementerian Kesihatan Malaysia akan terus memacu hulu balang, pendekar, hulu balang, laskar dan sebagainya lah. Semua yang ada di Kementerian Kesihatan Malaysia akan terus memainkan peranan yang sangat baik. Terima kasih sekali lagi Datuk Dr. Haji Rohaizat Haji Yon, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Perubatan, dan juga seketika di awal tadi Dr. Siti Aisyah Mokhtar yang sudi bersama kita. InsyaAllah saya dan penerbit akan cuba cari kelapangan masa yang lain, kita jengah beberapa perkara lain lah tentang COVID-19 nanti. Terima kasih atas perhatian anda. Ingat, cegah, amal, patuh dan juga pantau. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya Syaril Sarafuddin. Assalamualaikum. Number 12 complaining that the government never responded. Several requests to interview the Senior Minister, Home Minister and his deputies were declined. All right, Mr. Drew Ambrose. Well, the government's a little bit busy. They're fighting this thing called COVID-19, which is extremely deadly and spreads super easy. And sorry, they probably didn't have time to answer every single question you had because they're busy fighting the disease. So please, man, get off your high horse. Not everybody can take time out of their life to serve you. Right, dude? Like, have a reality check. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Isjamil bin Ismail, Batin Kampung Orang Asli Bukit Payung, ingin mengucapkan selamat hari kemerdekaan yang ke-63 tahun. Harapan saya ialah semoga masyarakat orang asli di seluruh Malaysia terus maju seiring dengan kemajuan Malaysia sekarang ini.
government prepares the next phase of economic strengthening. Administrative EMCO in Amanjaya, Kedah, effective midnight. Thanks for joining us here on